أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat. Jadi pertamanya, marilah sama-sama kita rapatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kekuatan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah. Mudah-mudahan iman dan hidayah ini akan kekal bersama-sama kita. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل أو كما قال. هذا صحيح yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis 5941. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata dia, aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dengar sendiri, dia kata, aku dengar sendiri, aku dengar sendiri daripada Nabi. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qalbul kabiri syabban fisnataini. Kata Nabi, hati orang tua masih tetap berjiwa muda dalam dua perkara. Nabi kata, bagi kita yang umur dah tua ni, kan, bukan tua lama, kan. Nabi kata, bagi orang yang veteran ni, umur tua lah, kan, lama ni, aku lebih makan garam dulu pada apa ni, ayat dia lah, kan. Dia kata, bagi orang tua-tua ni, walaupun tubuh badan ni dah kira lemah dah, kata kita ni bila tua kira lemah lah, kira lemah. Kadang-kadang kita tak perasan, kata kita ni kira lemah. Walaupun tua, Nabi kata, tetapi jiwa orang tua ini tetap merasa muda dalam dua perkara. Pertama, fi hubbid dunya. Pertama dalam bab
menciptakan dunia. Tak kira kita ni umur muda ke, tak kira kita ni umur tua ke, badan masih kuat ke, badan tak kuat ke, duduk atas katil hospital dah pun ke, duduk ham dah ke, sedikit sebanyak tak boleh lari daripada Nabi kata apa? Perasaan masih cintakan dunia. Kalau orang tanya lah, hang macam mana kalau boleh nak hidup orang lama lagi? Kalau boleh tak lama lagi lah. Pasal banyak benda lagi tak selesai lagi. Kita ni tuan-tuan nak kira selesai, pakai tak selesai dah urusan kita. Kan daripada kita mula lahir sampai lah tak selesai-selesai. Sebab apa? Masalah baru sentiasa lumai kat kita. Keinginan baru sentiasa lumai kat kita. Masa kita umur kecil-kecil dulu, keinginan kita apa? Dapat gerek pun tak sangka dah. Masa tu dia fikir kalau aku dapat gerek pun syok tak sangka dah. Bila dapat gerek, apa semua main masuk tingkatan, dia gila naik motor pula. Kan keinginan baru pula. Habis SPM apa semua, ayah beli motor apa semua. Habis mengaji masuk universiti, dia kira nak guna pakai kereta pula. Daripada kereta kecil nak kereta besar, daripada hantu rumah mewah nak mewah. Agak kurang-kurang boleh juga rasa nikmat dunia, kan? Training juga nak naik kereta besar-besar, kan? Training juga nak ada rumah, training juga nak, kan? Keinginan kita ni sentiasa dilumai, sentiasa lumai, sentiasa lumai. Tak kira lah laki-laki ke, perempuan-perempuan, cara perempuan ni kok. Kita orang lelaki, cara keinginan kita orang laki-laki. Nabi kata, walaupun umur manusia ini dah tua, tetapi jiwa tetap muda. Dalam bab apa? Pertama dalam bab menciptai dunia. Maksudnya apa? Kita suka kepada dunia ini. Betul. Kita suka tengok ada, kalau kita ada rumah yang selesa, kita suka kalau kita ada tanah untuk kita bercocok tanam, kita suka macam-macam lagi hobi-hobi yang tertentu ni. Tak salah, tapi jangan sampai benda itu akan menyebabkan kita rugi. Yang kedua, Nabi kata apa? Wa tulil amali, dan panjang angan-angan dia. Masih banyak lagi angan-angan dia yang dia nak capai ni. Walaupun dah umur orang kata lanjut dah, tapi masih lagi duduk sembang kita nak pergi. Aku dengar kata belah-belah Kuala Lumpur banyak lagi tanah boleh minta. Angan-angan ni. Kalau boleh 30 kalau boleh kita buka tanah musang king ke apa ke. Angan-angan. Masih lagi dulu nak kejar. Tak salah nak kejar, tapi sampai bila kita nak kejar dah? Jadi tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi apa pengajaran daripada hadis yang kita baca? Pertama dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar berwaspadalah dengan keinginan hati yang sentiasa melalaikan dan melekakan kita. Nabi kata hati-hati. Nabi selalu pesan kepada kita supaya apa? Hati-hati dengan fitnah dunia ni. Keinginan kepada dunia ni, takut-takut kita diberikan dunia ni sampai kita lupa matlamat hidup kita untuk apa sebenarnya. Ad-dunya mazru'atun lil akhirah. Nabi sebut dunia adalah tempat untuk kita bercucuk tanam. Satu tempat untuk kita mengambil berkah sebanyak yang mungkin. Yang diibaratkan kita ini seperti orang yang sedang bermusafir. Kita berhenti satu tempat dengan tujuan kita nak dapat bekalan di situ. Untuk mana? Untuk kita bawa ke destinasi kita. Matlamat utama kita di mana? Alam akhirat yang kekal abadi.
Jangan kita terpesona sehingga kita lupa kepada matlamat hidup kita. Dia kata keinginan yang sentiasa muda adalah suatu yang baik jika disalurkan ke tempat yang betul, seperti sentiasa muda dan bersemangat melakukan amal soleh. Apa kata dia? Kata keinginan kita yang rasa sentiasa muda ini kita alihkan kepada benda yang baik. Antaranya apa? Azam aku nak buat sebanyak mungkin amal soleh. Bila kita tengok kawan-kawan kita buat ni, tengok kawan-kawan kita suka derma, tengok kawan-kawan kita suka main masjid, tengok kawan-kawan kita suka baca Quran, zikir, sembahyang sunat, apa semua. Dan kita juga azam dalam diri kita, aku walaupun dah tua-tua aku nak buat juga lah, cakap mana aku lakat. Jangan kita jadikan dalam bab akhirat ni, Allah aku tak lakat dah, dah main sembahyang tiap malam aku tak buat lakat dah, apa bila. Tapi sifat apa boleh main ni? Pergi ke dusun naik bukit apa tak ada masalah awak. Goh boleh pergi bukit keliling padang lagi. Tapi nak surau, kita bawa aku tak lakat dah, tengok. Jadi tuan-tuan tak kenal lah. Tak kenal lah. Jadi tuan-tuan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi mudah-mudahan hadis yang kita baca, pertama sekali, semua kita ada keinginan kepada dunia, semua kita ada angan-angan yang macam-macam angan-angan kita. Tak kira lah. Orang lelaki-lelaki macam-macam angan-angan dia. Macam-macam dia. Angan-angan nak menikah lagi lah, apa semua dah lah. Kan, cuma tak berani lah. Kalau ada ubat berani, boleh nak mual ada beli. Ubat kuat boleh beli. Kan, banyak jual, tapi ubat berani tak ada. Kalau ubat berani ada jual, nak masa bukan beli tu. Kan, tapi masalah tak apa berani, itu masalah. Baik, insyaAllah tuan-tuan, kita sambung balik dalam bab kita kuliah khas kita, iaitu berkaitan dengan bab pengurusan harta. Pengurusan harta. Baik, minggu lepas saya dah terangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan saranan ataupun keperluan kenapa kita belajar ilmu pusaka ini, ilmu faraid ini. Jadi malam ini saya nak lanjutkan sedikit tentang berkenaan dengan dalam bab pengurusan harta dalam Islam ini. Dia ada beberapa beberapa cara yang diharuskan kepada kita dalam kita menguruskan harta kita, dalam berpindahnya daripada harta itu hak kita kepada orang lain. Faraid salah satunya. Selain daripada ilmu faraid yang berkaitan dengan berpindahnya harta, apabila matinya seseorang itu, dia meninggalkan harta, maka harta dia akan pergi kepada ahli waris yang telah ditetapkan. Itu dah apabila kita dah meninggal. Dalam Islam juga Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam syariat Islam ada beberapa benda lain yang mana semasa hidup kita boleh merancang. Kita boleh merancang. Antaranya dalam Islam ada hukum yang berkaitan dengan hibah. Hibah. Apa maksud hibah? Hibah adalah perpindahan harta semasa kita hidup, daripada kita kepada siapa-siapa yang kita nak hibahkan harta kita. Sebab tuan-tuan, ada kita ni macam-macam kita dah fikir.
Ada kita dah fikir, aku ni kalau aku mati, aku cuma ada anak aku seorang tu pun dia perempuan. Tu pun seorang perempuan. Mak bapak aku pun dah meninggal dah. Isteri aku pun dah tak ada dah. Yang ada cuma anak perempuan ni seorang saja. Baik, di segi faraid, tuan-tuan, bila perempuan dia seorang saja anak kepada si mati tersebut, berapa bahagian orang perempuan ni? Anak perempuan berapa bahagian dalam bab pusaka? 2 bahagian. Orang perempuan ni, selain daripada sebagai isteri, mungkin mereka ni juga sebagai anak kepada mak mereka, ayah mereka. Bila mak mereka meninggal ataupun ayah mereka meninggal, kalau dia anak tunggal seorang-seorang dia, tak ada anak laki-laki lain, dia seorang yang anak tunggal, maka hak dalam bab pusaka hanyalah 1/2 bahagian saja. Setengah dia boleh ambil. Anak perempuan ni, AP ni nak perempuan lah, no? 1/2 bahagian. Kalau dia merupakan anak tunggal, ataupun mereka banyak adik, tapi masa ayah mereka mati, yang lain-lain tu dah mati habis dah, tinggal dia seorang kan, maka dia boleh dapat 1/2 bahagian kalau seorang. Kalau lebih pada seorang, maka mereka akan berkongsilah 2/3 bahagian. Perempuan juga lah. Ini kalau contoh ada perempuan lah. No? Baik. Maksudnya kalau si mati itu dia meninggalkan seorang saja anak perempuan, tak ada yang lain dah. Anak laki-laki pun tak ada apa semua. Anak perempuan tadi hanya berhak mengambil atau berhak dia dalam pusaka hanyalah setengah bahagian saja kata ayah dia. Kalau dia pun lebih pada seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, mereka akan berkongsilah 2/3 harta pusaka ayah dia buat. Baik. Jadi ada orang yang semasa hidup dia berfikir, kalau aku mati dah, anak aku seorang saja perempuan, setengah saja. Lagi setengah pergi kat siapa? Lagi setengah akan pergi kepada waris yang lain. Lagi setengah akan pergi kepada waris yang lain. Contohnya macam ni lah, tuan. Dia si mati ni mati, yang ada cuma contohnya lah anak perempuan 2 orang. Anak perempuan 2 orang. Ibu dia, bapa dia pun kira anak kata tak ada lah. Contohlah kan. Baik, harta kalau ikut tu waris siapa dia? Anak perempuan 2 orang tadi, dia pun akan dapat 2/3. Lagi baki 1/3. Nak pergi kepada siapa? Dia akan pergi kepada saudara si mati, adik dia ke, abang dia ke, kak dia ke, dan sebagainya. Baik. Setengah orang dia fikir, kalau aku mati, anak perempuan aku ni lagi lebih akan pergi kepada saudara aku. Jadi dia fikir, dia tak mau bagi ni supaya saudara dia dapat. Maka dalam Islam kita ada satu bab, iaitu hibah. Hibah. Maksudnya apa? Si mati tadi ni, ataupun dia ni, tuan punya harta tadi yang belum mati lagi ni, dia boleh hibah siap-siap keseluruhan harta dia kepada anak-anak dia ni. Dia ada tanah 10 golong contohnya, kebun perayaan lah, apa semua, duit di tabung haji lah berjuta. Kalau duit dia ada 1 juta, kalau anak perempuan dia seorang, setakat 500,000 ya, anak perempuan dia akan ambil dari segi pusaka. Lagi 500,000 akan pergi kepada saudara. Jadi dia fikir, kalau boleh aku nak 1 juta ni, semua sekali kalau tanah 10 golong ni lah, biar anak aku yang dapat semua tu, bukan orang lain. Maka si bapa tadi ataupun dia yang masih hidup tadi ni,
dia boleh buat hibah. Hibah. Hibah maksudnya apa? Kalau tanah 10 hulu, jom kita pergi pejabat tanah, tukar nama hangpa. Selesai masalah. Selesai masalah. Lepas tu abang ke anak, tak apalah lagi aku hidup, aku sawah lah tanah aku. Apa tak ada risau Allah. Faham lah kan? Maksudnya ada ruang untuk buat secara hibah. Hibah ni hak kita, ikut sukalah kita nak bagi kepada siapa pun harta kita. Kita ada duit, kita ada harta, kita ada kereta, kita ada motor, kita ada segala-galanya harta. Dalam bab hibah ni, kita boleh semasa hidup kita tu kita boleh bagi kepada siapa sahaja yang kita nak bagi harta kita. Anak pinak kita ke, adik-beradik kita ke, kawan-kawan kita ke, terpulang kepada kita. Cumanya dalam bab kalau kita bagi harta kita kepada anak-anak, masa hidup ni kita ada contohnya tanah 10 golong lah, kita ada anak 3-4 orang. Sunat kepada kita, bagilah mengikut orang kata adil kepada anak-anak tu. Hang 2 golong, hang 2 golong, hang 2 bagi sama banyak. Berlaku adil. Sunat. Walaupun kita ada hak nak bagi kepada dia seorang, hak lain tak dapat, ikut suka aku lah kata aku. Ikut suka apa lah. Ikut suka aku kata apa. Aku nak bagi kat dia seorang lah. Hampa tak payah. Apa bicara secara kata mana? Boleh. Di segi hukum kalau dia bagi macam tu, sah hibah dia, tetapi perbuatan tadi dia anggap makruh. Boleh menyebabkan apa? Anak-anak lain tak puas hati dia. Pasal apa dia seorang dapat, kami tak dapat? Pasal apa dia dapat banyak, kami dapat sikit? Bagilah mengikut keadilan. Keadilan bukan maksud bagi sama banyak, tapi tengok keadaan. Kau anak ni dah belanja pot dulu sama sampai pergi luar negara, lah pun dah kerja besar apa semua. Hak seorang ni tak menjadi hanya duduk di kampung saja. Mungkin boleh bagi kat dia lebih sikit, pasal apa? Itulah dia punya punca pendapatan dia. Banding yang kawan ni yang gaji sampai 30-40 ribu sebulan ni. Kan? Tengok di segi orang kata keperluan dan taraf hidup anak-anak dan sebagainya, mengikut keperluan anak-anak. Baik. Jadi seseorang itu boleh memilih untuk memindahkan harta dia dengan cara hibah tadi ni. Mungkin kita cuma ada anak perempuan saja, anak laki-laki tak ada. Okey. Salah satu boleh guna cara hibah. Baik. Dalam konteks tidak ada anak langsung, ikutlah dia nak hibah kepada siapa pun, ataupun ada yang keduanya secara wasiat. Baik. Tapi kebanyakan atau ada setengah-setengah orang dia takut untuk dihibahkan harta awal. Sebab apa? Dia kata apa, biar kita ni tua-tua pun ada harta. Baru anak-anak ni tak buat lebih kurang kat kita. Sama betul kita. Kalau kita ni dah tua, harta pun tak ada, dapat pula anak-anak, Allahu Akbar, yang kurang elok ni. Anak-anak buat lebih kurang kat Pak Mak. Pasal apa? Tak ada patah, menyusahkan kami lah apa semua. Ada tak anak-anak yang macam ni? Kita mungkin alhamdulillah tak ada anak kita yang macam tu, tapi ada orang yang nasib dia kurang baik, dapat anak yang macam ni. Dia kata kalau aku ada harta ni, kawan-kawannya dia berhormat, respect lagi lah kat aku ni. Tuan-tuan takut-takut, dia kata kalau hibah awal, bagi awal, tuan-tuan banyak kes dah. Kononnya macam tadilah, supaya harta tak pergi ke mana apa semua ni, hibah awal-awal ke anak-anak perempuan ni semua, tuan-tuan, lain kali anak-anak pergi dia jual habis harta. Sampai tampak rumah mak apa pergi dia jual. Dia pun duduk kerja di bandar apa semua, sesak apa semua. Geran nama dia pun dah. Geran nama dia pun dah.
Tanah dusun lah apa semua ni, mak pak ada rasa okey lah. Anak-anak ambil nama anak, nanti dia perbesar daripada ni boleh kat dia. Satu hari tengok-tengok orang lain dah main usaha dah dusun dah mereka. Ni siapa ni? Oh, kami baru beli tanah ni. Beli kat siapa? Beli kat bagian-bagian nama anak sana. Beli kat anak-anak dia jual duit. Ada yang tapak rumah mak pak pun dia jual. Sebab tu ada seseorang dia takut nak hibah awal ni. Takut jadi benda-benda yang macam tu. Ada kes-kes terpencil lah. Bukan semua jadi macam tu. Tapi disebabkan kes-kes terpencil ni lah yang ramai kadang-kadang orang dia rasa takut nak hibah awal ni. Baik, dan hari ni dia ada macam-macam produk. Kalau tuan tengok dalam amanah raya lah, apa lagi di tabung haji pun ada produk, iaitu hibah amanah. Hibah amanah iaitu pemberian semasa hidup tetapi pelaksanaannya selepas mati. Dia adalah proses hibah amanah. Walaupun nampak seakan-akan macam dengan wasiat, tetapi semasa akad itu dilakukan proses itu, dia tak jadi wasiat, tetapi dia jadi bentuk hibah amanah. Maksudnya pihak yang ketiga itu sebagai pemegang amanah. Bila dia mati, barulah akan diserah harta itu kepada siapa-siapa yang dia nak hibah tadi. Itu maksudnya hibah amanah. Tanah kita tu kita boleh usaha lagi apa semua ni, hasil kita boleh dapat apa semua sehidup kita. Tapi bila kita mati saja, tabung haji sebenarnya yang memegang amanah tu, dia akan serahkan harta itu kepada siapa-siapa yang kita nak hibah tadi ni. Itu hibah amanah. Tuan boleh rujuk lah secara detail lagi proses-proses dia. Di amanah raya, di wasiat syauq lah, apa sebagainya lah. Yang menawarkan produk hibah amanah. Baik, yang keduanya juga dalam Islam dia ada satu lagi konsep perubahan harta ataupun berpindahnya harta, iaitu wasiat. Wasiat. Tadi hibah, yang kedua wasiat. Wasiat. Apa maksud wasiat? Wasiat adalah satu cara seseorang itu dia berhajat untuk memberi harta dia kepada seseorang, tetapi pelaksanaannya selepas dia meninggal dunia. Beza dengan hibah. Hibah pemberian masa itu, pelaksanaan dia pun masa tu juga. Lala tu dia orang kata, ni ayam ni hak saya. Nah, payah saya bagi dekat payah ayam ni. Maka jadilah hak payah pula. Pindah lala tu juga. Tapi kalau saya kata, ni ayam ni nanti kalau saya mati bagi kat payah ayam ni. Kan? La tak berlaku lagi. La tak berlaku pindah lagi. Bila saya mati saja, Pak Ayah kata, baiklah, saya terimalah apa yang Ustaz nak wasiatkan saya tu. Baru dah terlaksana. Maksudnya wasiat ini bermaksud apa? Lafaz tawaran wasiat itu berlaku semasa saya hidup. Semasa saya masih hidup. Saya kata saya hajat ni. Saya nak buat wasiat, nanti bila saya mati, bagian-bagian harta saya nak serah kepada surau ni. Semasa saya hidup tak berpindah lagi harta saya kepada surau ni, tak pindah lagi. Dan wasiat ini juga bila-bila masa saja saya boleh tarik balik wasiat saya. Sama ada tarik secara sorek ataupun tarik secara kinayah. Walaupun semua orang dengar ni, saya kata, ni saya nak wasiat dengar betul-betul bila saya mati ni, saya nak serahkan harta saya bagian-bagian untuk surau ni. Semua orang dengar ni. 2 minggu depan harta tu saya pergi jual bang. Saya jual bang. Boleh tak tuan-tuan nak kata ni? Apa punya ustaz, dia buat wasiat dia, tiba-tiba dia pergi jual pula harta dia. Pembohong ni.
Ya, bukan pembohong. Wasiat ni selagi mana kita hidup, kita boleh batalkan wasiat kita. Mungkin hari ini kita rasa nak wasiat kepada dia kerana kita suka dia. Tiba-tiba ada benda yang kita tak suka apa yang dia buat, kita nak wasiat kepada orang lain pula. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bila-bila masa kita boleh pindah, kita boleh tukar, kita boleh batal wasiat kita. Sebab tidak terlaksana lagi wasiat tersebut sehinggalah saya mati. Sehingga saya mati, orang yang nak terima wasiat datang dengan Pak Ya lah, yang nak terima wasiat saya tadi, dia setuju. Itu tak apalah, dah Ustaz wasiat macam tu, saya terima lah. Jadi boleh. Pak Ya kata, saya berhutang banyak lah. Ada orang tolong jaga dah. Saya tak mau lah Ustaz wasiat tu. Jadi tak berlaku lah wasiat tersebut. Wasiat maksudnya apa? Penerimaan ataupun penolakan berlaku selepas orang yang wasiat tadi mati. Penerimaan semasa hidup tak laksana lagi. Contohlah, kalau saya mewasiatkan sesuatu benda kepada Pak Ya, Pak Ya berkata, baiklah saya terima Ustaz wasiat Ustaz. Atau Pak Ya, tak apa Ustaz, saya tak mau terima lah wasiat Ustaz tu. Ustaz wasiat orang lain lah. Dah Pak Ya saya nak wasiat kat Pak Ya juga ni. Pak Ya kata tak apalah, bagi orang lain lah Ustaz. Saya pun tak tarik balik wasiat tu. Saya tak tarik balik wasiat tu. Masa saya hidup, Pak Ya tak mau ambil, tak mau terima wasiat saya tu. Tapi bila saya mati, contohlah, tiba-tiba Pak Ya kata, tak patut aku tolak dia nak wasiatkan aku. Pak Ya berkata, baiklah, apa dengar anak itu Ustaz kata dia wasiatkan aku benda, aku tolak masa tu. Tapi bila aku nak kata aku terima lah wasiat tu, maka hak terima tu akan terlaksana. Hak tolak dulu tak dikira. Pasal apa? Saya masih hidup. Saya masih hidup masa tu. Itu kita beza antara wasiat dengan hibah. Hibah saya bagilah, Pak Ya tolak sekarang tu juga, maka kembalilah semula kepada saya. Tapi wasiat, penerimaan wasiat itu berlaku ketika orang yang buat wasiat tadi meninggal, masa itulah kita nak tengok. Dan wasiat tuan-tuan hanya orang-orang tertentu dan jumlah tertentu saja. Kalau hibah, kita boleh hibah keseluruhan harta kita. Ikut suka kita lah, nak bagi ke semua apa-apa. Tapi untuk wasiat, hanya boleh wasiat ataupun diterima wasiat itu, wasiat hanya kepada bukan ahli waris. Kalau seseorang itu dia mewasiatkan kepada anak dia, yang anak itu merupakan waris dia dalam bab pusaka, tak wasiat pun anak itu akan dapat bahagian pusaka dia. Nabi kata apa? La wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat lagi kepada ahli waris. Sebab ahli waris dah ada bahagian mereka dalam pusaka. Baik, maksud tidak ada wasiat kepada ahli waris ini maksudnya bukan tak boleh wasiat langsung, ataupun sah wasiat tak sah. Dah. Wasiat kepada ahli waris sah jika mana? Jika ahli-ahli waris yang lain juga bersetuju dengan wasiat tersebut. Seorang bapa contohnya, dia ada tanah 10 helung. Ada anak laki-laki 2 orang, anak perempuan pun 2 orang, lebih kurang lah. Ataupun laki-laki 2 orang, perempuan 3 orang. Dia panggil, dia kata apa? Ni dengar ni, aku nak wasiat apa ni? Tanah ayah 10 helung lah. Aku wasiat ni, hak sulung pun dapat 2 helung. Nanti hak ni pun 2 helung, semua apa seorang 2 helung. Aku wasiat bila aku mati ni, apa dapat seorang 2 helung tanah aku tu. 5 orang asalnya mereka, jadi 10 helung dapatlah seorang 2 helung. Baik, wasiat 5 orang, laki-laki 2 orang, perempuan 3 orang, 10 helung.
Baik dapat seorang, dua. Kalau ikut wasiat. Jadi masa ayah ni buat wasiat macam tu, anak-anak tak kata apa. Ataupun tak apalah, kami setuju lah apa. Setuju. Baik. Persetujuan masa dia hidup tak dikira lagi. Tak dikira lagi. Bila dia mati saja, tiba-tiba yang ni setuju, yang ni tak setuju, yang lain semua setujulah. Baik. 5 orang, 4 setuju, 1 tak setuju. Jadi dia pun kata 4-1 lah. Baik. Boleh tak yang 4 orang ni kata, hang kena ikutlah, Pak dah wasiat macam tu. Hang pun setuju kan depan Pak dulu. Pak kata nak wasiat seorang tolong, hang pun mengaku kan. Hang angkuh lah kata ni. Pasal apa Allah hang tak setuju? Baik. Dia kata akulah dulu depan Pak malas lawan dah. Kan? Lagi dia kata kau nak durhaka pula. Kan? Lagi nama aku dah putus awal lagi. Pasal anak dah apa? Baik. Macam mana kedudukan wasiat ni? Maka kedudukan wasiat tadi yang dua tak boleh pakai dah. Tak boleh pakai dah. Sebab apa? Yang ni tak setuju. Yang ni tak setuju, maka bahagian dia kena bahagi dulu ikut faraid dulu. Kalau ikut dari segi pembagian faraid, laki-laki, perempuan, laki-laki seorang 2 bahagian, perempuan 1, 2, 3. Jadi harta hanya dibagikan kepada 7 bahagian saja. 7 bahagian. Anak laki-laki akan dapat seorang 2/7, anak perempuan seorang akan dapat 1/7 bahagian. Maksudnya tanah 10 relung ni kena bahagi dengan 7. 10 bagi 7 berapa? 1 poin berapa? Dia kurang lah 1.15. Maksudnya hak perempuan ni sepatutnya dalam faraid tanah dia hanya 1.15 relung tapi diwasiatkan kat dia 2 relung. Yang laki-laki sebenarnya dia akan dapat 2.3 relung. Tapi dalam wasiat dia hanya dapat 2 relung. Maksudnya kurang daripada sepatutnya. Maksudnya anak-anak laki-laki mereka akan dapat kurang daripada sepatutnya daripada dapat. Sepatutnya daripada dapat seorang 2.3 relung. Tapi wasiat hanya daripada dapat 2 relung. Manakala anak perempuan sepatutnya daripada dapat 1.15 relung, dalam wasiat daripada dapat 2 relung. Baik. Jadi kena bahagikan dulu kepada si yang tak setuju nak bagi cara wasiat tadi, bagi kat dia dulu 2.3 relung. 10 tolak 2.3 tinggal 7. Sorry, ini tinggal 9. Apa? 7.7 relung ni bahagilah dengan 4 orang ni. Kalau dia nak sama banyak. Kata boleh guna dua-dua. Apa dia? Boleh gunakan dua-dua konsep. Ya. Hibah pengguna, wasiat. Hibah pengguna, wasiat pengguna, faraid pun guna. Pasal apa? Dia ni tak setuju nak terima secara wasiat tadi ni. Maka ambil dulu bahagian faraid dia, yang lain-lain tu ada baki lagi bukan 7.7 relung, bahagilah depa 4 orang ni. Kalau depa nak sama banyak macam mana yang ayah depa wasiat dulu tu. Dan wasiat juga dia kata tidak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta. Kalau lebih mesti mendapat persetujuan daripada ahli waris. Contohlah. Contohnya dia ada 300,000. Tapi semasa hidup dia wasiatkan 150,000 untuk surau ni, contohlah.
Baik, jadi harta keseluruhan hartanya 300,000. Tapi dia wasiat bila aku mati ni, ambil duit aku tu 150,000 untuk sulau ni, aku wasiat. Sah tak wasiat tersebut? Pertama, sah setakat 1/3 daripada 300,000, sama dengan 100,000 saja. Dia tak terbatas terus. Dia sah setakat 1/3 saja. Sah seluruh 150,000 dengan syarat waris-waris yang lain setuju dengan wasiat tersebut. Waris setuju. Sebab apa? Sebab dia melibatkan hak waris-waris. Sepatutnya 150 yang diwasiatkan hanya sah setakat 100,000 saja. Lagi 50,000 akan masuk balik di sini. 200,000 lah yang akan jadi faraid, bukannya 150,000. Jadi 50,000 lebih ni siapa yang boleh bagi? Hanya waris-waris saja. Kalau kita tak boleh nak buat wasiat macam tu, kami pun tak kira salah. Walaupun lebih daripada 1/3, ajak buat macam tu kami setujulah. Maka sahlah 150,000 walaupun lebih daripada 1/3. Tapi kalau orang kata kami tak setujulah, kami bukan senang mana, kan? Jadi kami tak setujulah dengan wasiat ayah saya ni, maka 150,000 ni tak boleh pakai. Setakat 100,000 saja yang terpakai. Lagi 50,000 akan masuk balik kepada harta pusaka. Boleh jelas tak tentang wasiat? Ustaz, dalam hal wasiat tu kan, Ya. bagi kita peringkat anak ni, selalunya kita dikaitkan, kita ni tu bertekak nak buat kata apa-apa jadi, tapi kita nak buat macam ni pula bertekak tengok roh tak istilahnya, tak apa bagi kata terang apa tu macam mana. Baik. Kita pemahaman kita sekarang. Anak-anak bergaduh tentang kata lah, apa jadi roh dalam roh dia jadi tak tenteram apa segalanya lah. Betul ke? Tanya. Pertama sekali, wallahu a'lam, sebab kita bukan tahu apa yang berlaku dalam alam roh. Tetapi dalam pandangan ulama mengatakan orang yang mati ni dia tak kisah apa yang nak berlaku tentang bergaduh ke apakah, tetapi ada benda yang menjadi masalah kepada mereka kalau pertamanya mereka ada tinggal hutang piutang yang anak-anak tak bayar hutang mereka. Itu kesanlah kepada roh. Yang keduanya, kalau tidak ada anak-anak yang mendoakan mereka, ini satu benda yang menggusarkanlah orang yang mati, yang meninggalkan dunia ini. Tapi kalau anak-anak tak tunaikan wasiat mereka, sedangkan wasiat itu sendiri pun tidak sah, maka tak memberi kesan apa pun. Tapi kalau wasiat itu wasiat yang sah, anak-anak tak tunaikan, berdosa lah anak-anak ni. Ajak dia, contohnya dia kata, aku nak buat ni, bila aku matinya aku nak apa bagi kat surau ni 100,000. Tujuan dia nak buat ibadat lah tu, sedekahul jariyah dia, niat dia. Tiba-tiba anak-anak tak laksanakan, dia akan memberi kesan lah kepada hajat dia. Tapi ulama kata hajat dia baik itu pun dah dapat pahala niat baik dia. Tapi kalau lah 100,000 tu digunakan, dibuat apa benda-benda yang manfaat sampai bila-bila, dia akan jadi wakaf ke apakah, dia akan jadi benda baik, sedekahul jariyah, pahala akan sampai selama-lamanya kan dekat dia. Baik, jadi tuan-tuan, dalam bab wasiat dan juga hibah hari kita boleh nampak dah perbezaan. Hibah pemberian semasa hidup, pelaksanaan pun masa hidup. Tidak ada had kita nak hibah banyak mana pun, tak ada had. Dan juga kepada siapa saja kita boleh hibah harta kita. Beza sikit dengan wasiat. Wasiat pemberian masa hidup, tapi pelaksanaan selepas mati. Kepada siapa? Kepada orang-orang tertentu, iaitu selain daripada ahli waris.
Contohlah setengah orang tu dia wasiat kalau dia ada anak angkat. Kalau dia ada anak angkat, banyak kes angkat. Sebab setengah orang tu dia bela anak angkat daripada kecil lagi. Kadang-kadang anak angkat ni duduk dengan dia. Anak angkat ni dah ada duduk jaga, kelola, sakit demam pun anak angkat ni lah. Macam anak dia sendiri lah. Anak-anak kandung kadang-kadang duduk jauh, kerja jauh apa semua ni. Baik, masa dia hidup mungkin tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa, tak timbul lah tentang kotak apa sangat ni. Ayah ni pun kata, apa ni ingat ni, abang apa ni. Dia lah dengan aku dia susah payah duk munggah tanah lah, walaupun dia bukan anak aku ambil dia daripada dia kecil juga. Hampa tak ada lagi masa tu. Dia pesan ni. Apa jangan buat tanya kat dia. Tak ada masalah apa, dia kami pangkat dia dengan abang kami lah. Tuan, mati saja pak ni. Apa kata anak-anak kandung ni, dia berbincang sama-sama dia pak. Mainlah ada yang tamu, ada yang macam-macam lah. Mulalah. Kalau ikut para rakyat ni, kita lah orang. Dia bukan orang. Ada yang sanggup ni. Apa kat abang angkat yang duduk di rumah tadi ni, abang, ni rumah ni rumah pusaka, rumah kami. Jadi kena minta abang tolong cari rumah lain lah. Abang bukan anak ayah. Di segi pusaka, abang tak ada apa lah, tak ada hak apa betul. Di segi hak pusaka tidak ada apa hak. Tapi di mana ihsan kita, Pak berpesan dulu lah jangan duduk zalim kat dia apa semua ni. Tapi cuma masalah silap segitu, tak buat wasiat sikit. Kurang-kurangnya ni kalau aku mati ni, rumah ni aku wasiatkan sekali dengan tanah ni lah untuk anak angkat aku ni. Kurang-kurangnya dia ada tempat tinggal dia. Tanah-tanah yang lain tu ikut aku lah, aku nak bagi macam mana pun. Tapi hak rumah ni aku wasiat ni, ini aku bagi nanti aku mati ni, serahlah kepada abang aku ni, anak angkat aku ni. Apa ni? Baik. Wasiat apabila berlakunya secara lisan di segi hukum dah sah dah. Tapi nak kuatkan lagi, biarlah secara bertulis. Ada hitam putih dia, senang supaya apabila berlaku apa? Ada. Cari saksi yang boleh kita percayai, boleh simpan amanah tu. Jadi apa-apa pun saksi 2-3 orang dia kata, betul kami, ayah hang bagi kami ada terjadi saksi. Dia kata kalau dia mati ke apa-apa, tampak rumah saya dengan rumah ni, dia wasiat bagi dekat simpulan dia. Senang, ada saksi. Kalau tak ada saksi, kadang-kadang anak tu sendiri dia tak tahu. Kita pun tak cerita kat dia, pun kata kita ada buat wasiat. Kita cuma habaq kepada anak angkat kita ni lah, contoh. Ada kes kan. Dia hanya abang ke anak angkat, dia kata, ni aku wasiat ni no, rumah ni, kali dengan tanah nanti kalau aku mati, kang lah. Anak lain pun tak tahu, siapa pun tak tahu. Tetapi bila mati saja si bapa ni, tiba-tiba anak angkat ni kelih betul, masa ayah meninggal dulu dia wasiat rumah ni dengan tanah ni bagi ke aku. Anak lain kata, kami tak pernah dengar pun, Pak tak pernah cerita apa kat kami. Biar betul. Kalau macam tu keadaan, nak sahkan wasiat tu berlaku tak berlaku, dia kena main di mahkamah syariah untuk buat kesahan wasiat. Kalau dia hanya mendakwa tanpa ada saksi, hakim tak terima. Dia anggap kata tak berlakulah wasiat tersebut. Kenapa? Tidak boleh dibuktikan. Itu pentingnya ada hitam putih tu. Buat surat lawyer ke, buat surat apa ke, pergi stamp ke apa ke, depan Pusatnya Sumpah kata ada berlakunya wasiat. Korbannya bila ada pertikaian, dia boleh tunjuk ni ada surat hitam putih, cop jari ayah ada lagi di situ. Pergi mahkamah pun dia boleh buktikan. Maka mahkamah boleh hukum kata sah wasiat tersebut. Tapi kalau dakwa, anak-anak lain pun tak tahu, nak salahkan mereka pun tak boleh salah, pasal mereka tak tahu. Mereka pun bukan nak buat nanya, tapi disebabkan kami tak nak dengar tu wasiat. Jadi bila bicara tak ada bukti, hakim akan buanglah hakim. Dia akan kata tidak berlaku wasiat. Harta itu kembali jadi harta pusaka. Tapi kalau anak-anak tu tahu, tiba-tiba dia pangkat kata tak tahu, tu lain cerita lah. Itu mereka tak amanah lah dengan wasiat tersebut. Masa pak wasiat ni mereka pun dengar. Tapi bila mati saja dia pangkat, kita
Kita kena pakar ni, kita agak kata tak nak tahu pun tentang wasiat ni. Jadi tanah ni jadi hak kita lah. Dia tak boleh nak buktikan apa-apa. Ni hanya kepala penasihat 25% banyak ni. Kan? Cara nak kau ni, no? Baik. Jadi sebab tu pentingnya apa-apa hal pun tetap biarlah ada hitam putih. Sebab senang. Allah banyak kita boleh pergi jumpa peguam ke di mana-mana amanah raya ke untuk kita buat wasiat kita dan sebagainya. No? Baik, dan faraid ini adalah perpindahan harta yang selepas mana kita meninggal dunia. Dan kita meninggal dunia saja, maka harta kita jadi harta pusaka. Dan setiap waris yang kita tinggalkan itu ada bahagian masing-masing dah. Tak payah dia nak kena pening kepala, dia dapat berapa, dia dapat berapa, dia dapat berapa, dia dapat berapa. Tak payah pening dah. Sebab apa? Allah dah abang dah. Sebagai suami, berapa bahagian suami? 1/2 ataupun 1/4. Sebagai isteri, ada harta dia, bahagian dia 1/4 ataupun 1/8. Sebagai bapa, ada bahagian kita 1/6 ataupun asabah bagi. Sebagai mak, ada bahagian harta kalau anak dia meninggal daripada dia 1/3 ataupun 1/6 ataupun 1/3 bagi. Itu bahagian yang telah ditetapkan. Bila main di mahkamah, kita akan siasat siapa waris dan kita akan buat pembahagian. Selesai. Tak payah pening kepala apa dah. Itu bagi orang kata pusaka. Itu kata hebatnya Islam ni. Ada dah sistem masa kita hidup kita boleh pilih. Masa kita hidup tapi tak mau laksana masa hidup, masa mati mau laksana pun ada kaedah dia, iaitu wasiat. Dan masa kita mati, kok dah masa hidup tak ingat nak buat wasiat pun tak ingat, nak hibah pun tak ingat ke apa, sedang-sedang mati ya. Maka pusaka menunggu di situ. Ada dah pembahagiannya, no? Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, biar 9 lebih lah. Tak kali yang saya makan pusaka ni, masa yang ke baru 9 ni. Tuan-tuan lewat sikit lah. Baik, jadi sebelum saya tangguh pada malam ni, ada beberapa soalan ya? Nak tanya, puan apa tanya? Oh iya, banyak soalan. Ya, boleh. Mereka ada janji bagi kita kan? Ya. Kita ada buat tak mau bagi. Itu bukan dalam janji ya? Dah, itu bukan janji. Itu wasiatnya dari segi hukum memanglah lebih kurang dengan dia nak bagi satu tawaran kepada kita. Tapi satu hari mungkin dia kata, Pak Adin dah kaya lah hari ni. Kan, dia mula-mula nak wasiat motor sebiji. Contoh saya lah. Pak Adin masa tak ada motor lagi. Tak boleh nanti saya mati ni, motor ni ambil datang Adin. Tengok-tengok Pak Adin lah dah beli motor ni, division lah apa semua. Kalau aku wasiat pun, motor kat cek ni dia tak naik lah kot. Kan, jadi dia pun bagi kot wasiat pada orang lain pula. Jadi hak dia semasa hidup dia untuk dia tukar bila-bila masa saja wasiat dia tersebut. Tak dia anggap kata dia mungkir janji. Mungkir janji ni kalau dia kata aku nak bagi masa hidup. Dia kata Madin, minggu depan ni saya nak bagi motor tu kat Madin. Dia kata minggu depan masa dia hidup ni. Tiba-tiba isu dia beritahu ke orang lain. Tu dia mungkir janji lah. Dia kata lain janji dengan wasiat. Wasiat dia Madin, nanti saya mati ni tanah ni saya hajat nak wasiat kat Madin lah. Itu dia punya hajat dia. Tiba-tiba mungkin dia ubah fikiran. Tak dia anggap kata dia mungkin janji lah. Wasiat bukan janji. Wasiat ni hak seseorang nak bagi kepada siapa-siapa semasa lepas dia mati. Tapi dia masih lagi berhak untuk tukar wasiat dia pada bila masa. Wallahualam. Ya, Ibu. Saya nak angkat. Ya. Ada abang seorang. Ya. Mak dia di Ibu nama tanah kat dia. Ya. Lepas tu mak ni masa sihat dah. Lepas tu mak tak sihat. Abang ni bawa mak pergi jual tanah, jom cari bantai orang ibu tu. Macam mana keadaan ibu? Baik, dia hibah ibu bapa kepada anak, dia boleh tarik balik. Dia boleh tarik balik. Maksudnya apa? Kalau hibah saya kepada orang lain, tak boleh dah. Terima saja,
tak boleh minta bala tak boleh lah. Tapi specialnya untuk ibu bapa. Kalau dia menghibahkan sesuatu kepada anak dia, tiba-tiba dia tak dia rasa silap. Dia boleh tarik balik. Jadi macam tu lah tadi, berapa dia lah. Dia bagi kat saya. Buah tanah buah lama dia keran. Pun habis semua ni lah. Lepas tu abang ni. Tahu lah dia pun kecek. Tak orang sihat, dia kecek-kecek, dia pergi pejabat tanah, tukar pula. Baik. Di segi perbuatan ibu tadi tukar hibah dia, yang tu di segi undang-undang dan hukum sah. Cuma perbuatan abang tadi lah kita tak tahu macam mana dia pergi kecek sampai mak ni boleh pergi tukar balik ni kan. Itu perbuatan dia lah. Kalau perbuatan dia niat jahat, jadi jahat lah dia. Mak kita pun jadi tak ubah lah, tak ingat dia ambil kesempatan tu, maksudnya dia tak amanah lah dengan apa kata apa, cara dia tu tak betul lah. Tapi di segi undang-undang dan juga hukum fiqh, ibu ataupun bapa bila dia menghibahkan sesuatu kepada anak dia, tiba-tiba dia rasa nak tarik balik hibah dia tu, maka hak dia untuk tarik balik hibah. Undang-undang pun membenarkan. Tapi kalau saya ada hibah tanah kat Pak Yo, tukar nama geran lah, boleh ke saya? Tapi tak boleh lah, saya kan bukan ada hubungan mak bapak dengan dia. Tapi kalau ibu bapa dia boleh, macam kes tadi lah. Cuma perbuatan si abang tadi ni kita tak tahulah nak hukum macam mana dia tu. Kalau dia buat penyayang mak, maka berdosa lah dia macam tu. Wallahu a'lam. Baik, jadi tuan-tuan, kita tangguh dulu untuk malam ni. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok pula berkenaan dengan rukun-rukun pusaka. Semayang ada rukun, nikah ada rukun, puasa ada rukun. InsyaAllah bab pusaka ni pun dia ada rukun-rukun pusaka. Wallahu a'lam. Jadi saya tunggu dengan tasbih kafarah. Nasallallahu subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الله أكبر.